Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Okey, ini rakaman iaitu tips bina konsisten iaitu pada hari Sabtu 25/6/2022. Okey, video kali ini adalah bertajuk iaitu ni dia. Iaitu ni video nombor 13 yang minggu lepas. Um, Dan ini adalah video yang terlatest iaitu video nombor 14. Okay, video nombor 14 bertajuk iaitu bertajuk cara disiplin dan waiting game. Ini memang masalah orang di dalam trading lah sebenarnya kan. Okay, sebelum tu you kena tahu iaitu cara disiplin. Disiplin ini adalah bermaksudnya kita disiplin. Bermaksudnya you kena behave iaitu behave di dalam trading. Di dalam trading. Bermaksudnya behave ni you terbahagi kepada apa? Iaitu you tidak layer banyak. Okay, ini antara tidak layer banyak. Tidak layer banyak. Guna lot yang paling kurang risiko. Ini cara nak bina konsisten. You kena faham. Dalam video kali ni adalah orang kata tips bina konsisten. Kalau macam you nak kata, saya layer banyak okey je kan. Saya behave juga, saya layer tempat yang betul. Okay, fine. Okay, saya guna lot besar okey je buat make money. Okay, fine. Tapi yang ni khas untuk orang yang dia dah guna layer banyak dah pun. Ada kalanya dia win, ada kalanya dia loss, tetapi overall dia loss. Ada kalanya dia win guna lot besar, ada kalanya dia loss, tapi overallnya dia tetap loss. Jadi behave ni dalam trading. Okay. So behave trading ni adalah tidak layer yang banyak, guna lot yang paling kurang risiko. Lepas tu guna modal yang betul, iaitu modal besar, lot low risk. Okay. Dia adalah semakin besar modal, semakin kecil lot, semakin kurang risiko. Tetapi membawa kepada keuntungan walaupun sedikit. Lepas tu kumpul profit hari demi hari dan lihat return ROI dan USD pada setiap hujung bulan dan hujung bulan itu boleh kumpul atau withdraw. You rasa nikmat lah. Okay. Ini dari segi modal. Okay. Lepas tu waiting game. Apa itu waiting game? Okay. Apa itu waiting game? Waiting game. Okay, waiting game ni adalah you terbagi kepada iaitu tunggu setup, iaitu maksudnya trend. Okay, ni saya letak ayat penuh lah. Tunggu trend, tunggu zone entry, tunggu zone TP. Tunggu close profit lah. Close profit. Lepas tu tunggu CS close untuk cut loss. Yang ni. Kenapa waiting game ni? Waiting game ni adalah tunggu setup. Tunggu setup nanti bagi apa? Tunggu trend. Lepas tunggu trend, you tunggu zone entry. Lepas tunggu zone entry, tunggu close profit. Kan? Lepas tunggu close profit, tunggu CS close untuk cut loss. Kenapa saya kata tak tunggu CS close? Sebab kita di dalam ini dari segi mindset lah yang mana yang saya boleh buat konsisten kan. Jadi saya tak tunggu tau CS close untuk profit. Ada kali saya tunggu, tetapi mostly 90% saya biru. Saya rasa cukup, good enough, saya close. Tetapi untuk cut loss macam mana? Cut loss saya tunggu CS close. Kenapa? Nanti saya tunjuk kat dalam chart ni.
Dia video ni memang saya rasa ni yang paling terbaik ni. Okay. Tapi tak tahulah kalau pada you kan. Okay. Yang ni Okay. Kalau you perhatikan yang kat sini, saya ada letak buy. Saya ada masuk buy. Okay. Yang sebenarnya ini adalah saya pending order semata-mata saja. Okay. You nampak di H4 kan? Di daily kan? Di weekly kan? Sebenarnya di time frame monthly. Okay. Kenapa saya letak di time frame monthly? Okay. Yang pertamanya, you nampak tak? CDS pada time frame monthly dalam keadaannya iaitu uptrend, iaitu CTU. Jadi saya buy di MA Pink. Tapi cikgu tak buy ngam-ngam di MA Pink. Yes, sebab kita ni jangan terlampau kedekut dengan sangat market. You kena upkan sikit. Upkan sikit daripada MA tu. Dan kedua, you perhatikan ada black line. Jadi ada kawasan support iaitu untuk lakukan entry juga. Dan kita check ni filtering di time frame weekly daripada zone SZ yang berkumpul. Itu ada indikator yang kumpul. Jadi dia solid lah. Jadi so that's why saya tunggu sini. Dia adalah waiting game. Waiting game ni you ada dia termasuk juga, iaitu waiting game ni ialah you kena kira risk and reward ratio lah. Jadi dalam kesnya ni saya tunjukkan ni adalah di time frame monthly. Tapi saya nak tunjukkan contoh lah, you peminat tega itu gold kan. Okay, saya akan tunjukkan pada gold. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kat sini dulu. Bukan tunjuk, saya nak tulis kat sini dulu. Waiting game ni adalah terdedah kepada tunggu setup, tunggu ni zone entry. Okay, jadi sebelum you tunggu setup tu, you kira kepada risk reward ratio, iaitu berbaloi atau tidak you nak ambil zone untuk entry tu. Lepas tu you dah tahu detect, okay, risk reward ratio you nak berapa, and then risk you berapa terdedah kalau you entry, reward you berapa, you kena ambil tahu kat situ. Jangan nak tahu entry je kan. Jadi lepas tu tunggu risk reward ratio, and then you dah tahu apa you nak, and then you tunggu setup, tunggu trend, tunggu zone entry, tunggu cut profit dan tunggu cut loss untuk CS close lah. Jadi kat sini kita pergi kepada gold lah gold. Sebab you peminat gold. So kita ambil gold. SAU USD. Okay. Gold ni, ni yang saya kata ni. Okay, you nampak ni trend. Yang trend ni. Okay, trend. Kalau ikutkan yang ni lah masa live itu hari. Tapi sebab ada price dah turun kan. So kita tak ambil yang tu lah. Okay. Kita ambil ni. Jadi zone buy dia adalah di MA Pink. Kita boleh ambil di middle band. Tapi you cukup sekadar you tahu di MA Pink. Nampak? Kalau you dah entry di monthly, dia naik apa? Dia boleh bagi tapi dia sampai tak MA apa untuk TP? Tak. Tapi kemungkinan sampai. Tapi kita tak tahu dia sampai ke tak. Itu jawapan dia. Yang penting kita tahu zone entry kita kat sini. So, ini adalah trend. Ini adalah zone entry. Jadi, zone take profit kat sini. Tapi saya kata, saya punya attitude, saya tak tunggu dia sampai ke MA Open. As long saya rasa good enough untuk saya just close profit. Sebab pada saya, ialah kita nak make, kita nak masuk dalam pasar, ialah kita nak make money. Tapi kita kena tackle itu zone floating ni. Apa yang kita nak buat? Tunggu CS close. Tapi yang ini, time frame monthly agak besar lah pada orang yang modal kecil kan. Jadi saya try tolong untuk orang yang modal kecil. Saya boleh tolong sampai ke M1. Tetapi saya akan kill you. Tapi saya tak nak. Saya nak tolong you untuk dari segi long term. Okay, saya berfikiran ambil di H4. Okay, H4 kalau you lihat trend yang paling latest daripada kanan ke kiri adalah CTD lah. Yang ni kita ambil ini adalah CTD. Iaitu kita kenal pasti iaitu trend. Okay, trend. Kita kenal trend. Ini adalah trend. Trend ni adalah kita panggil dia adalah zone A. Okay, zone A iaitu zone A adalah kepada ini zone A kepada iaitu trend. Iaitu trend apa? Trend adalah downtrend. Iaitu candlestick trend CTD lah. Ya, trend CTD. CTD adalah candlestick trend downtrend. Mana yang tak tahu, you boleh follow lah nanti. Okay. Jadi, you nak lakukan zone entry. Kenapa? Zone entry. Ini adalah zone entry. Ini adalah zone kita panggil adalah zone B. Zone B adalah zone entry.
Okay, ini adalah zone entry you. Itu DMA berlawanan dengan dia. So, dia running profit. Tapi kita perhatikan dia telah memberi entry kat sini. Nampak? Cikgu ni backtest boleh tak? Come on lah. Saya dah bagi signal ke? Cuma yang sell ni saya tak bagi signal official. Cuma ada minggu lepas pada hari Khamis, saya maklumkan pada sesi live. Saya kata dan juga group private, saya kata you boleh cari sell kat sini. And ni setup ni kan, boleh cari sell. Buy pun you boleh buy. Kenapa? Buy tu sebabkan monthly, sell tu sebab H4. You boleh makan atas dan bawah dalam satu hari tu, you boleh makan dalam 200 pip. Okay, yang tu lah atas dan bawah. Berdasarnya pergi tu, buy tu 100, sell tu pun 100. Mana tak pun buy tu 140, sell tu dalam 60. Macam tu lah, so dapat dalam 200 pip. Lebih kurang macam tu lah total overall. Jadi ini telah memberi entry, yang ni kan, dan dia telah memberi iaitu apa? Take profit. Ini adalah take profit. Jadi dia tak perlu pun nak tunggu CS close. Okay, ini adalah zone C. Kita panggil zone C iaitu take profit. Take profit. Okay, take profit yang kat sini. Okay, ini adalah take profit DMA. Dia kalau kadang-kadang you tak perlu pun you ambil dekat sini, boleh tertengah, boleh. As long you rasa good enough untuk you, dah lah. Kan? Dan you kena tahu iaitu risk dia. Ni adalah zone D. Yang mana yang pergi ke atas ni adalah semuanya adalah zone D. Zone D ni zone D ni adalah zone floating lah. Floating dan juga cut loss. Okay. Dari segi cut loss ni, dia ada pelbagai angle. Cuma saya ambil yang asas sahaja apabila dia berlakunya CCD, bukan CCD, CCU, iaitu candlestick close di upper band, candlestick bull close di upper band, you kena cut loss. Okay. So, yang ini kita define kan, iaitu cut loss kita apabila berlakunya CCU. Kita ambil single time frame saja. Sebenarnya you boleh cut loss apabila jadi CTU, tapi takut jadi pening untuk you nanti. Kita ambil yang CC saja. Sebab CCU ni kenapa dia adalah candlestick yang meneruskan perjalanan, iaitu candlestick continuation. Dia meneruskan perjalanan. Dia bersifat meneruskan perjalanan, so you cut loss lah. Sebab dia dah sifat macam tu. Sifat dia adalah meneruskan perjalanan. Okay, kenapa saya kata cut loss? Sebab nampak tak? Cut loss apabila terbentuk CCU, nampak? Yang ni dia cuma touch je, tapi dia patah balik. Kan? Yang ni dia jadi CCU tapi patah balik. Ya, tak apa. It's okay. Kita banyak win. Kita ada banyak sangat kita punya result dari segi PBN asas ni. Okay, cut loss CCU. So, cut loss CCU, you kat sini kan saya katakan awal-awal, you define kan iaitu berapa dia punya reward dia. Okay, reward dia mungkin kat sini. Okay, you nak dapatkan reward dia berapa? Kat sini kita case dia adalah dalam 86 pip. Okay, kita ambil 90 lah. 90 pip Okay, 90 pip. Jadi, kat sini floating dia adalah 140. Jadi, kalau kita define kat sini 80 pip ialah take profit, you boleh kepada untuk membuat cut loss iaitu kepada 160 pip ataupun 8, 16, 240 pips. Maknanya dia terdedah kepada iaitu kalau 80 pip you take profit, 160 you terdedah kepada cut loss, 160 pip terdedah kepada 1/2. Okay, kalaulah you cut loss 240 pip, 1/3. Dia punya cut loss dia. Jadi yang inilah dia punya paperwork dia. Okay, paperwork dia ni. Okay, kalau you masuk, you cut loss 160 pip. Mana kalau kita tarik daripada zone entry kita ni, 160 pip. Kita tarik ni. Okay, 160 pip. Okay, belum lagi sampai. Kita tarik atas sikit. 160 pip adalah di kawasan sini. Ini adalah 160 pip. Jadi, you rasa kemungkinan dia akan buat spike saja. Okay, untuk masa sekarang lah. Tapi kalau dia naik, you rasa, boleh kot saya define 240 pip. Jadi, you tarik sampai 240 pip. Kat sini. Okay, kat sini lah. Ni. 1854. Okay, kalau 1854 ni, memang confirm lah.
dia dah jadi CCU. So, you cut loss saja. Jadi, you dah dapat jawapan dah siap-siap. Ini yang membantu saya jugalah dulu. Hasil ajaran coach juga. You kira risk reward ratio. Jadi, saya rasa saya kena susun kat sini kejap. Iaitu, ini adalah cara framework dia. Tapi sebelum tu saya nak screenshot yang ni dulu. Untuk saya masukkan dalam nota. Okay, dalam nota ni. Itu framework dia. Jadi saya tukarkan skrin ni. Okay, saya rasa saya kena betulkan yang ni. Okay, risk reward ratio ni. Okay, saya pergi ni. Saya pergi ke sini lah. Okay, iaitu ni. Iaitu tunggu trend. Lepas tu you kira risk reward ratio you baloi tak? Ni rasa susunan yang cantik. Tunggu setup. Tunggu trend. Tunggu setup merangkumi apa? Tunggu trend. Tunggu trend, you kira risk reward ratio. Dah kena trend ni. Kira. Untung tak untung nak masuk ikut trend tu. Okay, lepas tu, untung ke tak. Lepas tu kira risiko dia berapa. Lepas tu tunggulah zone entry. Kalau you rasa balik, okay, masuk. Jadi, yang ini adalah saya punya framework yang tadi. Yang ni. Okay. Oh, sorry. Ini saya buat screenshot balik. Saya buat screenshot. Ni saya siap bantu you lah. Sebenarnya besar syllabus ni, tapi saya buat macam ni lah. Okay, you buat trading framework. Framework. Okay, framework. Okay, menggunakan H4. Ya, saya macam ni, saya buat bullet point. Menggunakan setup di time frame H4. Okay, kenapa cikgu guna H4? Sebab H4 ni biasanya reward besar lah. Okay. Dan dia ada masa untuk fikir. Okay, berdasarkan zone A. Berdasarkan gambar. Gambar. Kita buat macam ni. Okay. Zone A. Signal CTD. Downtrend. Okay. Zone B adalah entry di MA berlawanan, iaitu MA purple. Okay. Risk reward ratio adalah lot 0.01. Yang satu reward 01. Kita buat macam ni. Reward 80 pip equal kepada 8 USD. Risk 1/2, iaitu terdedah kepada you kali ganda dah 100 negatif 160 pip. 60 pip bersamaan dengan 16 USD. Okay. Risk 1/3 bersamaan negatif 240 pip, iaitu 3 kali ganda daripada zone profit tu, bersamaan dengan negatif 224 USD. Okay, yang ni. So, you buat kesimpulan lah. Okay, berdasarkan kesimpulan, berdasarkan trend dan risk reward ratio pada ketika ini risk reward ratio 1/3 berbaloi kerana dapati orang kata valid valid dengan trading plan iaitu cut loss apabila berlaku CCU. Maknanya you tak perlu pun tunggu dia jadi 1/3. Jadi kalau dia pergi je jadi CCU, kemungkinan 1/3
1.25. 1.25 mungkin macam tu. Jadi yang ni you dah dapat. Ialah untuk you buat trading framework ni adalah you nak ketahui jawapan siap-siap. Bukan you dah entry bocah jawapan. Tak. Saya mengajar you adalah you dah tahu jawapan dah. Tapi cikgu, saya biasa SL 20 pip, 30 pip. Ni cikgu bagi gila lah. Cut loss 160 pip, 240 pip. Macam ni saya cakap. You sebelum nak cari sesuatu yang holy grail, you buat benda sesuatu yang basic yang untuk membuat you konsisten dulu. Iaitu you kena dedah kepada risiko yang besar dulu. And then bila you dah biasa terdedah pada risiko yang besar, kalaulah you cut loss dalam 160 pip, 240 pip, you ada masa untuk berfikir, kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia macam ni? Lama-lama you bila buat macam ni, you dah define, dia menjadi kata, yang ini menjadi you punya safety dan you tidak menjadi hamba kepada MT4 dan juga pasaran market. Jadi you bila dapat define tu, ada masa untuk fikir buat cut loss dalam 160 pip, 240 pip. You ada masa untuk berfikir untuk kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Dah lama-lama you dah familiar dengan setup tu, you boleh kenal pasti chart pattern tersebut. Bila you boleh kenal pasti chart pattern tersebut, you nak cut loss dalam 10 pip, 20 pip pun boleh, tak ada masalah. Sebab you dah biasa dengan tu. So make it proven dulu, buatkan dia proven. Jadi lama-lama you akan dapat. Sebab saya duduk dalam ni dah lama. Jadi saya boleh kena pasti. Tapi boleh tak saya nak ajar orang 20 pip, 30 pip? Boleh, tapi saya akan kill you nanti. Better you sendiri yang nampak benda tu. Jadi benda ni guys, dia sebenarnya dia bina result untuk saya dalam segi Signal juga. Signal membership So Signal membership ni membantu saya membuat pada yang ni lah, make money juga sebenarnya. Okay, dan ni adalah antara fasa permulaan saya macam mana saya boleh konsisten. Itu hasil pada ajaran coach sendiri yang ajar. Jadi ni cara dia. Jadi saya define benda ni. Okay, itu terima kasih banyak pada coach juga sebab dia ajar benda ni, iaitu kita kawal risiko. Jadi benda ni guys, you kena biasa buat, tapi you kena ingat mantra kita ialah always respect bigger time frame. You letak kat sini, kenapa kena cut loss, iaitu mantra always respect bigger time frame. Respect bigger time frame, biggest time frame. Okay, iaitu you kena check lah time frame buat apa, time frame besar buat apa. Okay, lepas tu macam tu lah. Ini sekadar contoh untuk you buat pada esok hari. So kalau besok hari, you lihat lah, you cari lah. Tak semestinya go, you cari mana-mana pack yang ada setup disokong oleh time frame besar. H4 punya entry disokong oleh time frame besar, you masuk saja. Inilah dinamakan cara disiplin dan juga waiting game. Okay, hope so video ni bantu anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.